mengatakan Anwar tidak melakukan apa-apa selama 3 bulan ini, ya, dan dia tidak yakin, ya, dan dia pertikaikan mana Anwar dapat duit, dia kata. Mana Anwar nak dapat duit. Ini masalah dia. Bila dia ingat orang lain macam dia, ya, orang lain macam dia. Ya, sebenarnya apa yang Datuk Seri Nara melakukan sepatutnya jangan dipersoalkan mana dia dapat duit. Yang harus dipersoalkan ke mana duit itu disalurkan. Sebab kebanyakan pemimpin yang jadi masalahnya adalah duit itu disalurkan. Duit itu disalurkan, berapa banyak disalurkan, kepada siapa disalurkan, siapa yang dapat. Ya, tapi bagi Mahathir pula dia pertikaikan mana Anwar dapat duit. Yang selalu berlaku salah laku ni orang yang menyalurkan. Duit itu disalurkan kepada kroni, duit itu disalurkan masuk akaun parti, duit itu dapat kepada dengan amalan-amalan rasuah dan sebagainya. Ya. Jadi kita nak ingat kepada Mahathir lah, ya. Kita nak ingat kepada Mahathir Mohamad bahawa sepatutnya dia bersyukurlah, ya, bila Anwar jadi Perdana Menteri, Anwar tidak memburu dia, tidak mendendami dia. Walhal boleh saja, ya. Bila Anwar dah jadi Perdana Menteri, dia ada kuasa, dia boleh songket balik. Ya, dia boleh songket balik apa yang Mahathir pernah lakukan kepada dia. Menyalahgunakan kuasa dia sebagai Perdana Menteri untuk melakukan fitnah dan sebagainya. Boleh saja Anwar nak buat. Ya, kalau nak berdendam, ya, kes-kes, banyak lagi kes Perwaja contohnya, ya, yang skandal Perwaja, boleh saja kalau Anwar nak songket. Ya, juga kes sampai ada peringkat satu skandal yang mengakibatkan kematian seorang pegawai bank di Hong Kong, ya, yang sampai sekarang kita tahu siapa yang membunuh, sebab apa dibunuh dan sebagainya. Kalau Anwar nak siasat, boleh saja, ya, kan, nak korek balik. Tapi sebagaimana Anwar Ibrahim sebut, dia tidak akan korek balik mana-mana, ya, pemimpin-pemimpin yang terdahulu, kecuali yang sedang, ya, yang telah pun dilaporkan polis, yang dalam perbicaraan, okay on. Tapi bukan kerja dia nak pergi korek-korek. Kalau nak korek banyak. Di zaman Mahathir ni banyak sangat benda dia. Kan? Tapi janganlah Mahathir ni bila dapat Perdana Menteri yang seperti Anwar Ibrahim yang tidak berdendam, ya, nak pijak kepala. Ini masalah dia. Bila Anwar Ibrahim ni tunjuk macam tu, ramailah nak pijak kepala dia. Ya, dia tahu Anwar ni, ya, suka memaafkan orang. Jadi bila sifat pemaaf ni ada pada Anwar, maka orang pijak kepala dia. Sebab tu ramai orang fitnah dia. Sebab dia tahu, ya, bila minta maaf, Anwar akan maafkan. Dia tengok, dah maafkan. Besok minta maafkan. Itu fitnah lagi, maafkan. Jadi sifat Anwar ni dia ambil kesempatan, ya, oleh musuh-musuh dia untuk pijak kepada dia. Ya, termasuklah Mahathir. Ya, bila tengok Anwar jadi Perdana Menteri, berapa bulan sebelum itu, sebulan 2 bulan, dia diam. Dia diam je. Ya, dia takut. Kalau Anwar berdendam dengan dia, dia diam. Tapi 2-3 bulan dia tengok Anwar tak usik dia. Bila Anwar tak usik dia, dia dah mula dah. Ya, dah mula dah mempertikaikan Anwar Ibrahim ni, apa yang Anwar buat, ya. Apa tindakan yang baru yang Anwar telah tunjukkan, ya. Mungkin dia nak tengok Anwar buat ni, perkara baru ni adalah menyiasat kes dia, ya. Jangan sampai ke tahap itu, ya, jangan nak tempah lah, ya. Sebab kamu banyak berhutang sebenarnya, ya, bukan setakat dengan Anwar Ibrahim, kamu juga berhutang dengan rakyat Malaysia. Itu Mahathir kena ingat. Jadi sebab itulah Mahathir pun dah mulalah dipancing oleh lebay-lebay sekarang ni, ya. PN pun dah mulalah rapat-rapat, ya. Sanusi pun dah jumpa dengan Mahathir, ya. Jadi biasalah, ya, dalam politik ini kalau nak menjatuhkan seorang musuh politik, ya, kalau macam lebay ke PN ke, nak menjatuhkan Anwar Ibrahim, dia kena cari musuh Anwar Ibrahim itu sendiri, ya. Nak jatuhkan Anwar, kena cari orang yang anti dengan Anwar. Ya, kenalah berhubung dengan Mahathir, kenalah berhubung dengan Azmin, kenalah berhubung dengan Zulaidah. Ini orang-orang yang anti dengan Anwar Ibrahim. Jadi sesuailah kalau Mahathir itu pak-pak lebay pergi jumpa dia. Wah, lebay ni dulu macam-macam dia katakan Mahathir ni. Ya? Mahathir ni menghina parti PAS ni, usah cerita lah. Bukan setakat parti PAS Mahathir ni, dia Islam pun dia hina. Mahathir Mohamad, ya. Janggut Nabi pun dia hina, Mahathir Mohamad ni. Tapi orang yang hina Islam, yang hina hudud, yang hina janggut Nabi ni, boleh berkawan dengan parti PAS sekarang ini. PAS boleh terima Mahathir Mohamad, ya. Pedulikanlah apa yang Mahathir sebut dulu tentang penghinaan, tentang agama. Pedulikan Mahathir, asalkan Mahathir sanggup bersama dengan dia untuk menentukan Anwar jatuh. Itu aja, ya. Tak ada prinsip, ya. Anwar sendiri tidak pernah, ya, menghina parti PAS sampai peringkat mengatakan PAS sesat. Anwar tak pernah sebut sejak dulu pun, ya. Anwar pun tak pernah menghina hukum-hukum Islam, menghina sunnah,
menghina sunnah Nabi sebagainya. Bahkan kita masih ingat lagi sewaktu Mahathir dalam ucapan Perhimpunan Agung UMNO waktu itu, ya, menghina tentang janggut Nabi, mengatakan Nabi boleh janggut sebab zaman dulu tak ada pisau cukur. Kita masih ingat lagi, ya, Mahathir menghina sunnah Nabi. Nabi boleh janggut ni kerana tidak ada pisau cukur. Tapi dijawab oleh Anwar Ibrahim, waktu itu Anwar Timbalan Presiden UMNO, dalam Perhimpunan Agung UMNO, di depan Mahathir sendiri. Ya, Anwar berani menegur Mahathir di depan Mahathir. Sebab benda ni melibatkan hukum. Ya, dia bukannya bodek Mahathir. Depan Mahathir pun dia tegur. Dalam ucapan dia, ada lagi dia dalam YouTube. Anwar sebut, dia bagi tahu Mahathir Tun, janggut ini sunnah Nabi. Dia sebut. Walaupun bukanlah sebut dalam bentuk maki hamun dan sebagainya. Tapi dalam nada macam nada melawak. Ni Tun, masalah ni Tun, janggut ni adalah sunnah Nabi. Dia menjawab hujah Mahathir waktu itu. Ya. Jadi Anwar ni mempertahankan sunnah Nabi yang Mahathir hina. Dan orang macam ini, sekarang ini, dia baik dengan PAS. Dan orang macam Anwar ni, dijadikan musuh oleh parti PAS. Ya. Ini kerana apa, saudara? Kerana politik. Politik yang melampau. Ya. Sampai peringkat tidak ada lagi memikirkan, tidak tahu lagi nak memikirkan mana pemimpin yang baik, yang lebih baik. Ya. Kita tak katalah Anwar ini maksum. Ya. Anwar ada juga kelemahan, ya, kesilapan dia, kelemahan dia. Ya, dia manusia biasa juga. Ya. Tetapi apabila kita berdepan untuk nak memilih sesuatu kawan, ya, memilih sahabat, kita bukan nak cari sahabat seperti malaikat. Kita tak akan jumpa sahabat seperti malaikat. Kita tak akan jumpa sahabat seperti Nabi, ya, yang maksum. Ya. Tetapi bila kita nak pilih kawan, kita pilih kawan yang baik, yang terbaik. Ya. Kurangkan mudarat. Ya. Cari kawan yang mengurangkan mudarat. Jadi kalau dia nak bandingkan, nak pilih Anwar Ibrahim ataupun Mahathir Mohamad, dia sanggup pilih Mahathir. Ya. Nak pilih sebagai rakan pun, Parti Islam tak boleh nak buat. Sama juga dengan parti-parti gabungan. Ya. Nak pilih parti gabungan, dulu dah baik dah bersama Barisan Rakyat. Dah bersama kita dalam Barisan Rakyat. Tetapi dia keluar. Ya. Dia pilih yang sama dengan UMNO. Ya. Kita dah bagi tahu dah, dengan UMNO ni takkan lama. Kamu takkan lama. UMNO pun takkan boleh lama dengan PAS. Ya. Dan apa yang kita sebut itu betul. Ya. Bila kamu duduk dengan UMNO, kamu juga tidak jujur, ya, dengan UMNO, akhirnya berpisah. Berpisah. Ya. Dan bila berpisah, macam-macamlah dia hentam UMNO sekarang ni. Waktu dia bersama dengan UMNO, maka disucikan UMNO itu. Ya. Najib disucikan, Zahid Hamidi disucikan, tak ada masalah. Keluarlah dalil bahawa Najib itu tidak bersalah selagi tidak dibuktikan bersalah. Zahid tidak bersalah selagi dibuktikan bersalah. Ini adalah ajaran Islam. Waktu itulah, ya, waktu dia bersama dengan UMNO. Tapi bila UMNO dah tak mahu dengan dia, ya, bersama dengan kita, maka timbul belah kluster mahkamah, macam-macam lah. Dengan dia tak apa, dengan orang lain tak boleh. Ini perangai lebay. Ya. Sebab itu tak pelik kalau hari ini dia nak bersama ataupun dia dah mula berbaik dengan Mahathir Mohamad. Ya. Jadi sesuailah, ya, orang yang anti dengan Anwar Ibrahim ini, dia akan mencari orang yang musuh, ya, musuh kuat kepada Anwar Ibrahim. Dan kita tahu Mahathir ini memang anti. Ya. Masa dalam Parti Harapan pun, ya, dalam diam-diam, dalam hati dia, ya, dia tak akan benarkan Anwar jadi Perdana Menteri. Walaupun Anwar dah sampai ke peringkat dia mengalah, ya, memberikan laluan kepada Mahathir Mohamad. Ya, walaupun jangkaannya 2 tahun dia kena serahkan, tapi Anwar akhirnya memberi laluan sepenuhnya kepada Mahathir. Ya, Tun jadilah Perdana Menteri sampai bila? Lepas Apex ke apa ke, Tun jadilah Perdana Menteri. Bila nak berhenti nanti, bagi tahu kami. Ya, kami akan bincang balik. Sampai ke tahap itu Anwar memberi ruang. Tetapi akhirnya, walaupun ruang telah diberi, tapi akhirnya Tun, ya, dengan sengaja meletakkan jawatan untuk dia menjadi Perdana Menteri bawah kerajaan yang bukan kerajaan Parti Harapan, tetapi kerajaan yang dia inginkan. Ya, kerajaan perpaduan yang dia nak ketuai. Tapi itu perancangan dia. Ya. Rupanya perancangan Allah itu lebih tepat. Ya. Kamu merancang, Allah juga merancang, dan sebaik-baik perancang itu adalah Allah sendiri. Sebab itu bila dia nak rancang macam tu, dia akhirnya disailang oleh orang kanan parti dia sendiri bersatu. Ya, Muhyiddin Yassin. Hingga kan Muhyiddin pun pecat dia dalam bersatu. Jadi di dunia lagi, ya, Mahathir ini telah pun diaibkan, ya, telah dimalukan.
Ya, banyak kali sebenarnya Mahathir ni dimalukan sebenarnya, tapi dia masih sedar diri. Dalam UMNO dulu macam tu juga, ya. Berapa kali dia dipecat oleh UMNO. Ya, pecat UMNO dia masuk balik, pecat UMNO dia masuk balik. Akhirnya dia sendiri mengharamkan parti UMNO, ya. Ini sejarah ni, ya. Presiden UMNO mengharamkan parti dia sendiri. Ya, dia mengharamkan parti UMNO, tubuh parti UMNO baru. Semata-mata nak melawan saingan politik dia waktu itu dengan Tengku Razali Hamzah. Ya. Dia takut Tengku Razali Hamzah ini mempunyai pengaruh, maka dia sanggup haramkan parti dia sendiri, ya, untuk menghalang Tengku Razali bersama dengan UMNO. Maka dia tubuh ke UMNO baru. Bila tubuh UMNO baru, dia menyekat penyokong-penyokong Tengku Razali untuk bersama dengan UMNO. Dan kumpulan-kumpulan dia saja, ya, berada dalam UMNO. Selepas itu, dia keluar UMNO pula. Ya, bila dia tak puas hati dengan Najib dan sebagainya, dia keluar UMNO. Ya, keluar UMNO, cuba nak bergerak bersendirian, tapi tidak dapat sambutan. Akhirnya dia tubuh Parti Bersatu dan mulalah menumpang Pakatan Harapan. Ya. Sedangkan kalau tak ada dia pun, Pakatan Harapan boleh menang PRU 14. Ya, tanpa Mahathir pun. Tetapi oleh kerana dia nak bersama, maka Anwar Ibrahim dan juga Pakatan Harapan waktu itu mengambil keputusan, terima dia. Ya, tak apalah, walaupun kamu parti baru tubuh, bersamalah dalam Pakatan Harapan. Gunakan logo keadilan waktu itu. Ya. Dan dia menang 13 kursi je pun. 13 kursi, boleh jadi Perdana Menteri. Sepatutnya dia bersyukur besar. Dia seseorangnya orang yang dapat jadi Perdana Menteri 2 kali. Ya. Dan jadi Perdana Menteri dengan jumlah kursi parti dia yang paling sedikit. Tetapi dia jadi Perdana Menteri. Patutnya dia bersyukur kerana Anwar memberikan laluan juga kepada dia. Ya. Tetapi orang tua macam ni, dia tidak pernah nak bersyukur. Malahan semakin kuat dendam dia kepada Datuk Seri Ibrahim. Akhirnya, ya, Parti Bersatu akhirnya buang dia pun terus berjuang. Ya, dia asaskan Parti Pejuang pun dia keluar. Ya, bersama dengan JTA je. Last kali masuk parti Ibrahim Ali. Jadi level Ibrahim Ali lah. Ya, akhirnya standard Ibrahim Ali. Ya, dia asas Parti Bersatu dia terkeluar, dia asas Parti Pejuang dia terkeluar, dan sekarang ni tumpang parti orang, parti putera Ibrahim Ali. Maknanya di dunia lagi dia telah pun, ya, menerima keaiban dari dalam politik. Bertanding paling raya pun semua calon-calon pejuang hilang deposit, termasuk dia. Ya, Mahathir sendiri pun hilang deposit. Jadi itu sudah cukup untuk membawa hujah kepada kita yang selama ini ramai kata bahawa kerajaan PH menang PRU 14 yang lalu kerana adanya Mahathir Mohamad. Kalau tak ada Mahathir Mohamad, kita tidak boleh jadi kerajaan. Ya. Dan akhirnya terjawab, ya, pada PRU 15 yang lalu atas kekuatan Mahathir sendiri tanpa bersama PH. Ya, dia terus hilang deposit. Semua calon dia, dengan anak dia, ya, orang kuat dia semua hilang deposit. Bila hilang deposit, nak cari tempat mana lagi dalam politik? Ya, bagi Mahathir, dia tidak akan bersara dalam politik selagi Anwar Ibrahim berada di dalam arena politik negara kita. Ya, dia hanya akan bersara kalau Anwar Ibrahim bersara. Ya, selagi Anwar Ibrahim tidak bersara dalam politik, walau macam mana pun dan nyanyuk macam mana pun, dia tetap akan berada di dalam arena politik bagi menentukan, ya, Anwar tidak akan lama memerintah negara kita. Jadi orang macam inilah yang dikutip oleh Perikatan Nasional. Ya, tapi malanglah, ya, Perikatan Nasional pergi kutip orang tua yang macam ni. Dah tak ada apa pun dekat Mahathir sebenarnya. Ya. Dia sendiri pun ditolak oleh orang dia di Kedah. Ya. Di Langkawi, ya, sampai hilang deposit. Ya. Orang macam ini pun dikutip oleh Perikatan Nasional. Itu menandakan bahawa Perikatan Nasional ni tidak ada lagi dah kepimpinan yang baik, ya, untuk bersama dengan mereka, sehingga mereka terpaksa kutip juga, ya, sampah-sampah yang macam tu. Ya. Dan dikabarkan pejuang pun nak minta masuk Perikatan Nasional, tetapi juga ada beberapa pimpinan daripada Bersatu yang juga tidak mahu menerima pejuang, ya, pasal dia tahu pejuang masuk ni kerana nak kerusi je pun, ya. PRN tak lama lagi, ya, nak meneruskan kejayaan politik, terpaksa dah pilih, ya, nak pilih PH, memang PH tenang awal lagi, maka apa pilihan yang ada? Terpaksalah mereka mohon untuk sertai Perikatan Nasional. Dan di kalangan pimpinan Perikatan Nasional pun, ya, terutamanya daripada Bersatu, mereka tidak mahu terima sebab mereka tahu, ya, Mukhris dan rakan-rakan dia lain daripada pejuang ini nak masuk Perikatan Nasional kerana nak dapat kerusi bertanding. Itu saja. Ya. Itulah takdir lah. Ya. Dia nak terima ke tak terima,
Jadi bagi kita dalam kerajaan perpaduan ini, kita harus memperkuatkan kerajaan yang ada. Ya. Dan bagi Mahathir, walaupun dia masih lagi meroyan waktu ini, kita kena faham lah ya, kenapa dia meroyan. Ya. Sebab dia tahu bahawa Parti PAS, Parti Pakatan Nasional, ya, sekarang ni sedang berusaha ya, untuk menjatuhkan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ini pun diakui sendiri oleh Haji Hadi, ya, yang mengatakan kerajaan ini boleh jatuh bila masa saja. Ya. Dia bukan memikirkan bagaimana nak mempertahankan ya, kestabilan politik. Ya. Dia hanya memikirkan bagaimana nak jatuh kerajaan. Itulah kerja dia. Daripada dulu lagi pun. Seperti mana dia mengaku suatu langkah syaitan. Ya, langkah syaitan ini dia yang terlibat. Jadi mengaku dia di antara mastermind yang terlibat dalam langkah syaitan. Jadi kali ini dia cuba lakukan perkara yang sama. Ya. Lantak dia lah. Ya. Orang tidak bertanggungjawab macam itulah. Ya. Bagi Anwar Ibrahim, waktu dia kerajaan PH dia khianati dulu, ya, dia terus menjadi pembangkang yang baik, ya, berkualiti dalam parlimen, membawa isu-isu rakyat dalam parlimen sebagai ketua pembangkang, dan dia berusaha untuk menstabilkan kerajaan waktu itu. Walaupun kerajaan itu bukanlah kerajaan mendapat mandat rakyat. Ya, kerajaan itu adalah kerajaan yang diperolehi melalui pengkhianatan. Tetapi tak apalah, sebab Agong dah lantik kamu jadi Perdana Menteri. Ya, atas tanggungjawab Anwar Ibrahim, dia menstabilkan suhu politik waktu itu dengan mengadakan MOU ya, bersama dengan Ismail Sabri supaya politik itu dilihat lebih stabil. Mana kita memberi kerjasama kepada kerajaan semasa waktu itu untuk menstabilkan politik supaya ekonomi boleh ditingkatkan. Ya, itu tanggungjawab Anwar Ibrahim. Waktu itu dia tak sibuk nak kumpul SD ke, nak jatuh kerajaan, tak ada. Ya, bahkan kita mengadakan MOU untuk membantu kerajaan menstabilkan suhu politik. Berbeza dengan pembangkang yang ada hari ini. Ya, kerja dia cakap dalam parlimen tentang tebuk atap, tebuk dinding dan sebagainya. Itulah ya, usaha-usaha jahat yang berterusan dijalankan oleh PAS ya, melalui Haji Hadi, dan sekarang ini Mahathir dah bersuara ya, kerana dia lihat ada orang ya, aku ingatkan aku seorang je yang tak suka Anwar. Aku ingatkan aku seorang je yang punya hasad dengki dengan Anwar. Rupanya ada lebay yang juga sama macam aku. Ya, mempunyai hasad yang dengki kepada Anwar Ibrahim. Maka apa salahnya kalau aku pergi sama dengan lebay tersebut. Jadi Mahathir pun ambil kesempatan lah. Ya, dah lama diam, dia muncul kembali. Sebab dia tengok, oh ada orang ya, yang sama dengan dia. Yang sama busuk hati dengan dia, maka dia join lah. Ya. Okey, unit bayar zul apa ni? Koyak zul genius. Ronald Prihatin, Hadi Awang nak harap parti mana yang nak bersama PN. PAS hari-hari buruk dan hina UMNO. Ya. Okey, dan berita yang baik juga kita terima daripada ROS apabila ROS mengatakan bahawa pemilihan presiden dan timbalan presiden UMNO itu adalah sah ya, tidak dipertandingkan itu adalah sah ya. Sebenarnya sebelum ROS umumkan tu pun kita dah tahu dah ya. Kita dapat tahu, kita pun tahu dah bahawa kalau dah perwakilan dalam UMNO itu sendiri mengundi majoritinya mahukan agar jawatan presiden dan timbalan tidak tandingkan, maka dia lulus ya, maka kuasa perwakilan itu lebih tinggi sebenarnya di dalam parti UMNO ya. Sebab itu ROS membuat keputusan bahawa keputusan perwakilan ya Pimpinan Agang UMNO itu adalah sah ya. Dan sekarang ini orang cerita pasal kerajaan akan jatuh dan sebagainya. Bagi saya itu hanya propaganda nak menjedakkan hati pada walaon. Ya, percayalah. Ya, selagi kita boleh mentadbir negara kita baik, selagi Anwar boleh mentadbir menguruskan negara kita dengan baik, insya-Allah kerajaan ini akan bertahan. Ya, sekurang-kurangnya sepenggal lagi untuk kita menjadi kerajaan. Ya, puak-puak tebuk atap ni dia akan lakukan apa saja, biarkan. Ya, mereka lakukan apa saja. Dan sanggup sampai tawar dekat Sarawak jadi Perdana Menteri, timbalan Perdana Menteri daripada Sabah. Ini ke politik? Ya. Sampai sanggup nak tawar jawatan Perdana Menteri daripada Sarawak, timbalan daripada Sabah. Semenanjung tak ada apa-apa. Ya. Cara nak punyalah nak jatuhkan kerajaan Anwar Ibrahim ni. Ya. Sanggup bagi orang lain jadi Perdana Menteri. Walaupun bukan abah kau, tak apa, bagi orang lain. Sebab apa? Sebab sesiapa pun jadi Perdana Menteri yang mereka tunjukkan, orang ini akan selamatkan dia daripada kes-kes mahkamah yang hari ini ya menjadi mimpi ngeri
bagi mereka. Sebab itu mereka gelabah sekarang ni. Lakukan, unding, sanggup tawar macam-macam. Ya, aku tak jadi Perdana Menteri tak apa, engkau jadi menteri. Pokoknya asalkan dia boleh selamat. Sebab tu jangan pelik kalau hari ni kita tengok pemimpin dia mengeroyan macam-macam. Ya, sebab dia tahu sekarang ni dah mulalah proses. Ya, seorang bendahari bersatu pun dah kena tahan. Ya, ada semakin lama semakin akhirnya sampai kat bos dia. Itu yang dia bimbangkan sangat tu. Sampai Hamzah beritahu kalau boleh hentikanlah ya siasatan kepada tangkapan kepada pemimpin bersatu. Ya, kalau kamu tak salah, siapa nak tangkap? Ya, Wan Saiful Wanjan pun ya, dia siasat, dia buat dakwa mahkamah, pertahankan diri di mahkamah. Anwar tak campur tangan. Ya, tidak ada satu pun pegawai negara yang Anwar tukar. SPRM pun Anwar tak tukar lagi. Hakim-hakim pun Anwar tak tukar lagi. Itu zaman kamu dulu. Semua itu zaman kamu dulu. Ya, bukan Anwar yang lantik, kamu yang lantik dulu. Jadi kalau orang itu yang sasat dan kamu didakwa, kamu jawablah. Kenapa nak salahkan Anwar Ibrahim? Dia tak macam Mahathir. Mahathir dulu jadi Perdana Menteri, dia tukar habis. Ya, tukar Tommy Thomas, tukar SPRM, buru orang UMNO waktu itu. Ya, itu nampak sangatlah. Tapi bagi Anwar Ibrahim, aku tak sentuh. Ya, kamu yang lantik dia dulu, orang ini juga yang sasat kamu, orang ini juga yang dakwa kamu. Takkan nak salah Anwar Ibrahim kan? Okey, saya rasa cukup sampai di sini. Dah pukul berapa ni? Dah pukul 4 dah ni ya. Okey, terima kasih banyak kepada rakan yang ada di TikTok ketika ini yang masih belum tidur. Ramai juga kat TikTok tak tidur ni ya. Dan juga di YouTube, insya-Allah kita akan ulas dari masa ke semasa isu-isu yang dibangkitkan ya. Terima kasih banyaklah kepada anda semua. Kita jumpa lagi di lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.